Dan kita berada dalam satu bulan yang besar berkatnya, lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah juga bulan Nabi kita hijrah tinggal ke Mekah menuju ke kota suci Madinah tu. Dan jangan lupa, rupanya 12 Rabiul Awal ni juga ialah harinya Nabi masuk ke kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'. Ashabul fadilah, tuan imam kita, tuan Bilal kita, ahli jawatan kuasa masjid kita yang berkat ini, ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadrat Allah, panjang lagi umur kita ibu bapa sekalian. Dan kita berada dalam satu bulan yang besar berkatnya, lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah juga bulan Nabi kita hijrah tinggal ke Mekah menuju ke kota suci Madinah tu. Dan jangan lupa, rupanya 12 Rabiul Awal ni juga ialah harinya Nabi masuk ke kota Madinah. Maknanya dalam hijrah lebih kurang 8 hari dari Mekah ke Kuba. Nabi duduk di Kuba 4 hari. Siapa Kuba? 8 Rabiul Awal. Nabi duduk di Kuba 4 hari. Nabi semayang di Kuba 17 waktu solat. 17 waktu solat. Lepas zuhur 12 Rabiul Awal dari Kuba, Nabi masuk ke Madinah. Waktu itu dipanggil Yathrib. Jadi inilah bulannya. Bulan Nabi lahir pun ya, bulan Nabi hijrah pun ya, dan Nabi masuk ke Madinah pun ya juga. Dan bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sakit lebih kurang 12 hari. 12 hari. Jadi malam ni ibu bapa sekalian, kita akan membahaskan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ini dengan ringkas nak mengambil berkat Rabiul Awal. Bila sebut Nabi, Nabi ni maksudnya ialah man naba'ulahu. Satu orang yang Allah beri wahyu kepada dia. Naba'ulahu, Allah beri berita kepada dia. Dan kalau ada satu orang mari Jibril kepadanya bawa berita, bawa wahyu dari Allah, syaratnya ia sebelum Nabi SAW lahir. Sebelum Nabi kita lahir dan lalu diutus menjadi Nabi, maka orang yang mari Jibril tadi kita panggillah Nabi juga. Kerana maksud Nabi, man naba'ulahu, orang yang terima berita dari Allah. Dan Nabi-Nabi ni ibu bapa sekalian, kita belajar dalam tauhid tu, dalam rukun iman, percaya kepada Nabi, percaya kepada Rasul. Jumlah Nabi-Nabi ni banyak ibu bapa sekalian. 124,000 orang. 124,000 orang. Dan Al-Quran sebut dalam surah Yunus tu. Dalam surah Nabi Allah Yunus tu, Al-Quran sebut apa dia? Minhum man qasasna. Sebahagian dari Nabi-Nabi yang ramai tadi, kami cerita. Allah kata qasasna, kami cerita.
Tetapi wa minhum man lam naqsus alai, bakinya kami tak cerita pun banyak juga. Makna fahamlah kita, ada Nabi Allah cerita, tetapi banyaknya Allah tak cerita. Dalam pada tak cerita itu pun, kita belajar dengan anak kita yang duduk di universiti, di college tu, yang ambil pengajian fakulti usuluddin kah, comparative religion kah, muqaranatu adyan, tafsir Quran kah, terpulanglah. Jadi kita dengarlah rupanya ada juga Nabi-Nabi yang Tuhan kata tak cerita tadi, dapat kita dengar seorang dua. Seperti dalam perjanjian lama, Old Testament, Ahdul Qadim, 10 rukun Musa tu yang terkandung dalam 5 kitab awal tu dalam perjanjian lama, dipercayainya begitu dalam orang mengaji muqaranah ni. The Book of Genesis, Leviticus, Numbers, Exodus and Deuteronomy. 5 kitab awal ni dianggap Torah, dianggap Taurat, law, the 10 commandment, 10 rukun tu dianggap Torah. Jadi dalam Taurat ni adalah disebut juga seorang dua Nabi yang kita faham melalui tafsir tadi, minhum man lam naqsus alai, ada Nabi-Nabi kami tak cerita. Antaranya Nabi Daniel, Ezra, Habakuk, Yul. Oh, ramai tuan-tuan. Tapi yang mustahak kita nak faham ni, kalau ada satu orang, dia kata Jibril mari kepada saya, membawa wahyu dari Allah, lalu saya terima wahyu itu, dan ia berlaku sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi utus. Maka ini dikatakan Nabi. Dan penghulunya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok malam Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa, dalam Sahihul Bukhari dia cerita panjang peristiwa Isra Mi'raj. Apabila Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, baginda disambut oleh ruh para nabi-nabi. Lalu apa berlaku? Baginda mengimamkan solat. Solat di sini solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Mengimamkan ruh para nabi yang dah lama dah sebelum baginda tu. Menyambut baginda, lalu baginda imamkan solat. Jadi nak katanya Nabi ni penghulunya Rasul-Rasul, penghulunya Nabi-Nabi. Dan ayat Al-Quran selalu kita dengar, bila mari Maulud, mari bulan Rabiul Awal ni, dia nak sifatkan sempurnanya Rasulullah, besarnya kedudukan Rasulullah. Antara ayat kita dengar sokmo apa dia tu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kata Allah, kami utuskan engkau ini Muhammad, melainkan ada sebab. Ada sebab. Iaitulah lil rahmatan lil alamin. Jadi rahmat kepada seluruh alam. Kepada seluruh alam. Sebab tu pada Nabi lain Allah kirim manusia, tetapi manusia ini dipanggil kaum. Dipanggil kaum. Kaumnya Bani Ismail. Maaf saya. Kaumnya Bani Israel. Kaumnya kaum Lut.
Kaumnya kaum Ad wa Samud wa kaum Tubba wa ashabur ras. Ni dalam Quran sebut. Tapi bila kepada Nabi SAW, kita tak panggil kaum. Kita panggil linnasi ajmain. Kepada semua manusia, tak kira bangsa apa, orang mana. Awak orang Sweden kah, United States kah, ataupun awak ni orang Arab kah, orang Kuala Berang, Ulu Terengganu kah. Contohnya. Dipanggil linnas. Kepada seluruh insan. Isa bin Maryam, bila dia dibangkitkan Allah, diberinya Injil. Diberi Injil. Walaupun orang Nasrani percaya Bible hari ini itu Injil, tetapi kita tak percaya begitu. Injil lain, Bible-nya lain. Tapi tak apalah. Mereka percaya Isa ni bila bangkit dibawanya Injil. Tetapi nas di dalam kitabnya Nasrani itu, bila Injil bercakap dengan manusia, yang Isa menegakkan Injil itu sebagai doktrin, sebagai prinsip agama tauhid, dia akan panggil manusia dengan kalimah apa dia? Wahai domba-domba yang sesat. Ni terjemah Bible Indonesia lah. Kalau bahasa Melayu kita, wahai kambing-kambing biri-biri hak sesat tu. Tebeng lagi sesat, nyekekah diterkang serigala. Jangan main jauh, mari dekat sini. Begitulah huraian mudah dia. Jadi, wahai Bani Israel. Bani Israel. Nabi Lut, dia dakwah kepada kaumnya Lut. Kaum Ibrahim kepada Ibrahim. Kaum Ad, kaum Samud, ashabur ras, wa kaum Tubba. Ni Quran sebut ada Nabi mereka. Tetapi Nabi kita SAW, bila Tuhan sebut apa dia? Rahmat baginda kepada alamin. Lil alamin. Baik orang dulu hak mati jadi tanah, tulang belulang hancur dah dalam kubur. Siapalah sekarang malam ni yang kita dalam masjid ni, walaupun tak mati lagi macam orang dulu, tapi nampak macam mati dah tu. Mati mengantuk belaka dah tu. Contohnya. Termasuk apa kita ni? Linnasi ajmain. Maknanya ibu bapa sekalian, kita kena dapat rebut rahmat yang ada pada Nabi. Dari segi pengkajian bahasa Arab, dari segi kajian bahasa Arab, orang mengaji Arab, dia akan tahu bila baca ayat ni. Jadi tuan-tuan ni saya kira faham melaku kalau saya baca ayat ni, kerana rata-rata jemaah kita ni banyak lepasan Arab ni gamaknya. Kalau tengok dari segi jubah, minyak atar tu, macam belajar Timur Tengah gamaknya. Ayat Quran ni sebut apa dia? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalimah ma min alif ma. Dan kalimah illa alif lam alif syiddah bagi atas tu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dari segi bahasa Arabnya dia panggil apa dia? Al-hasr. Al-hasr. Alif lam ha sa ra. Al-hasr. Al-hasr ini kalau nak terjemah mudah ya, kuliah maghrib ni, dialah terkepung, dia terkepung, tak boleh keluar, dia ada situ saja. Ulang sekali lagi tu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalimah ma dan illa dalam ayat saya baca ni, Arabnya dia tadabbur, dia faham, inilah dua kalimah menunjukkan hasr.
Al-hasr ini maksud dia terkepung. Terkepung. Yakni bila terkepung tak boleh keluar. Bila tak boleh keluar, dia duduk situ saja. Jadi faham kita ayat ini, bila Allah sebut Nabi ni bawa rahmat, rahmat ni hanya ada pada Nabi SAW. Sebab itu, tinggilah kita mengaji macam mana pun tuan. Orang cerdik macam mana, very high level education, gifted, brilliant, genius. Genius tu satulah, lebih tinggi dari genius, gifted. Gifted ni pemberian, tak boleh belajar. Genius boleh usaha jadi genius. Makan kismih ke gamaknya. Sapu minyak buk-buk, burung buk-buk mati beragam ke, terpulanglah. Tapi gifted, tak boleh belajar, tak boleh. Gifted, Allah bagi. Seperti imam-imam mazhab, Imam Syafi'i kita menghafal kitab Muwatta' Imam Malik sewaktu kecil sebelum belajar dengan Imam Malik. Allahu Akbar. Tuan boleh bayang. Dia hafal dulu kitab hadis Muwatta' yang tebal itu untuk belajar. Sama macam jemaah kita ni jugalah gamaknya ya. Kan kita ni kuliah asalnya mutiara tasawuf. Setiap kali saya buat mari buku, kan tuan-tuan sudah hafal dah tu gamaknya. Ya. Gifted, cerdik. Jadi rahmat dia hanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah, Kalau kita tengok apa agaknya tuan-tuan ya, mari kita fikir sekejaplah semua sekali ni. Yang menyebabkan kita tak boleh lupa kepada Nabi SAW. Apa dia? Nabi wafat Allah 1,500 tahun dah. 1,500 tahun dah. Tetapi kita tak boleh lupa sampai hari ni kita selawat sokmo. Seluk tangan dalam jubah dalam poket, cari butir tasbih tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina. Kita selawat semua. Sedangkan mak ayah kita yang meninggal baru 10 tahun sudah, baru 15 tahun sudah, kita dah lupa dah. Ulang sekali lagi tu. Mak ayah kita meninggal 10 tahun sudah, pun kita dah lupa dah tuan-tuan. Betul ke tidak lupa ke mak ayah meninggal ni? Betul. Kalau tak percaya, pergilah tengok kubur mak ayah kita di kampung. Lalang lebih tinggi dari batu nisan. Lalang lebih tinggi dari batu nisan. Bukan dia tak ada anak, anaknya ramai. Tak ada yang boleh bersih kubur. Tak ada yang boleh melerah kubur. Boleh. Tetapi sebab apa jadi begitu? Lupa. Tetapi Rasulullah SAW, kita tak lupa tuan. Selawat kita. Nak masuk masjid, kita langkah kaki kanan, kita baca doa masuk masjid sebab Nabi ajar. Nak keluar masjid sekarang, kita langkah kiri, kita baca doa yang Nabi ajar. Nak tidur sekarang, kita tidur cara baginda ajar. Lekap tapak tangan kanan ke pipi kanan begitu, mengiring belah kanan menghadapnya kiblat kalau kena keadaannya. Maknanya tentu ada satu benda yang mengikat Rasulullah SAW ni dengan kita, kita dengan Nabi, Nabi dalam hati kita. Apakah benda itu? Ni anak belajar maulud ni. Maulud ni selawat lah. Qasidah lah.
cerita daurah kita Nabi lahir, Nabi wafat, tak apalah. Tapi yang lebih besar bila tiba maulud. Yang lebih besar. Yang jarang kita nak ambil tahu. Apa dia? Sepatutnya kita gembira kerana risalah Islam itu dibawa dengan sebab lahirnya Nabi. Bukan sebab Nabi lahir saja-saja. Dah. Risalah yang Nabi bawa, kita jadi beriman. Risalah Islam Nabi bawa, orang Arab jahiliyah kata ahlus siyar, our scholars dalam bidang sirah, dia kata apa dia? Mengeluarkan manusia dari kehaiwanan kepada keinsanan. Dalam sirah kita belajar awal dulu. Komentar daripada scholars dalam bidang sirah, dia nak gambarkan orang Arab jahiliyah sebelum Nabi lahir bawa Islam. Ni yang kita bila maulud, kita nak tengok syukurnya hari ini Islam datang. Bukan semata-mata Nabi lahir. Apa digambarkan tentang manusia ketika itu? Katanya orang Arab jahiliyah ni, dengan binatang sudah tak ada beza. Ulang sekali lagi tu. Manusia jahiliyah dengan binatang sudah tak ada beza. Satu orang laki-laki, apabila dia ni daripada kecil jadi besar, tergamak ia meniduri ibunya. Apabila dia dapat anak daripada hasil zina, tergamak dia meniduri anaknya. Mereka dengan binatang sudah tak ada beza. Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Demi Allah, kata ahlus siyar, sesiapa yang berhutang pada zaman itu tidak akan dapat bayar hutang. Kerana ribanya terlalu tinggi. Akhirnya, orang yang berhutang, dia akan bertemu dengan orang hak beri hutang. Dia kata apa dia? Tuan, kami tak dapat bayar dah hutang ni. Maka kami tebus hutang itu dengan diri kami, isteri kami, anak cucu kami. Maka orang berhutang tak lepas bayar hutang akan menjadi hamba abadi kepada orang yang memberi hutang. Maka sistem perhambaan manusia semakin melebar dalam kalangannya orang-orang Arab jahiliyah. Mereka hidup dalam kegelapan. Sehingga apabila Nabi SAW dengan rahmat Allah lahir pada 12 Rabiul Awal, di sinilah bermulanya rahmat Allah tu. Yang mana Nabi ini nantinya akan membimbing mereka keluar daripada kegelapan kepada cahaya Islam. Sebagaimana yang dinaskan oleh Al-Quran, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi tentu ada benda ibu bapa sekalian yang mengikat kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok Nabi, soal fizikal Nabi, physically, yang ni kita tak payah bahas panjang lah. Tak payah hurai panjang lah. Sebab memang sudah sempurnanya fizikal tubuh badan rupa parah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah cukup sempurna. Dalam hadis Ummu Ma'bad ni siapa dia? Satu orang Badui yang duduk dengan suami dia Abu Ma'bad dan anak dia Ma'bad. Dia tiga beranak. Tiga beranak. Dia duduk padang pasir. Halah Badui, nomad. Berpindah randah nomad. Suatu hari dalam bulan ini, Rabiul Awal ni, bila Nabi tinggal Mekah nak pergi hijrah Madinah,
Riwayat kata, Nabi kita ni dia singgah berhenti dalam perjalanan hijrah tu paling kurang 3 kali. Tiga kali. Pertama, Nabi berhenti kat mana tu? Perkemahan Ummu Ma'bad yang kita nak cerita ni lah. Lalu bila Nabi berhenti perkemahan Ummu Ma'bad sebab nak minta minum, nak minta susu. Dia Arab dulu ni tuan, kalaupun dia badui, orang susah, orang miskin, orang sesak, tetapi dia suka beri makan orang. Ada orang pitih tak banyak mana, gaji tak besar, pangkat pun tak tinggi, tapi bab beri makan orang, dia tak berkira. Bila dia makan di kantin pejabat tu, kantin jabatan tu, dia bayar habis meja-meja depan tu, termasuk meja ketua jabatan dia, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah bahagian operasi sekian tu. Dia kata kira belakalah meja tu saya bayar. Saya ni kerani saja, tapi tak apalah, saya nak bayar. In bracket, kalau nak tunggu mereka belanja bila lah. Begitulah gamaknya. Ada orang pemurah. Ada orang pemurah. Jadi Ummu Ma'bad ni, bila saja Nabi berhenti minta susu, dapatlah Ummu Ma'bad tengok Nabi dekat-dekat. Dekat sebab Nabi bercakap dengan Ummu Ma'bad, Ummu Ma'bad pun bercakap dengan Nabi. Maka bila Ummu Ma'bad tengok Nabi ni, dia kata apa dia? Ni yang malam ni kita boleh dengar ni. Boleh dengar satu hadis dari riwayat Ummu Ma'bad yang tengok sendiri Nabi singgah di kemah dia, bercakap dengan Nabi, Nabi pun bercakap dengan dia, maka dia pun gambarkan kepada kita macam mana rupa Nabi. Sebab tu kita kata tadi, soal Nabi sempurna rupa fizikal, tak apalah kita tak sebut panjang. Sebab bukan kerana fizikal tu mengikat kita dengan Nabi. Dah kita tak pernah tengok Nabi. Apa yang nak mengikat kita dengan Nabi ni Tuhan? Yakni ada benda lain yang mengikat. Siapa tuang sambil dengar ceramah ni pun selawat tu. Allahumma salli ala Sayyidina. Nampak tak? Ada benda kita dengan Nabi. Tapi tak apa, kita baca hadis ni dulu. Paling tidak, kita dapat gambar lah sikit. Begini Nabi kami rupanya. Ummu Ma'bad kata, aku lihat baginda ini, awalnya dia tak tahu Nabi. Awalnya dia tak tahu Nabi, tak kenal. Bila suaminya balik, dia cerita. Dia kata, bang, ada orang singgah di kemah tadi. Orang ini sangat pelik. Pelik situ maksudnya kagum. Terlalu takjub, terlalu kagum. Orang ini katanya sangat ketara serinya. Tuan-tuan boleh dengar jelas suara saya? Boleh dengar ya? Saya di depan ni bakal bergema sikit. Asal tuan-tuan dengar je. Orang ini sangat ketara serinya. Mana seri Nabi tu ada, ketara. Macam mana tak tahulah tuan. Tapi Ummu Ma'bad kata, sangat ketara serinya. Satu. Kedua, kalau ia bertiga, dialah yang paling diperhatikan orang. Ni macam tuan-tuan ni ramai, ada celah-celah kita tengok, segoknya orang tu. Hak lain segok juga, tapi dengan dia tu terlekat di hati. Begitulah. Macam tuan-tuan tengok saya ni, gamaknya ya. Ustaz Datuk Rashidi ni saling tak tumpah macam Allah Yarham Ed Osmera. Contohnya. Jadi kalau ia bertiga, kata Ummu Ma'bad, dialah paling diperhatikan, dilihat orang. Dan aku melihat matanya.
Ni dia cerita pada suami dia ni. Orang ni dia kata, aku tengok mata dia masa bercakap tu tengok. Mata hitamnya tersangat hitam, mata putihnya tersangat putih. Allahu Akbar, tuan-tuan. Macam mana Nabi kita, comel. Mata hitamnya tersangat hitam. Mata putihnya, tersangat putih. Kalau kita ni sekarang balik berdiri depan cermin tu. Balik sekarang, tuan-tuan berdiri depan cermin. Saya pun berdiri jugalah. Pakat tengok. Mata hitam kita tersangat hitam ke tidak? Tak. Putih, keliling, kolesterol tinggi, gamuknya. Mata putih, tak putih Ustaz. Kuning sekali. Kenapa tu? Berjaga malam Ustaz, main game tu. Ada jemaah, isterinya barangkali dia cerita nak minta tolong. Dia kata, "Tok Ustaz, nasihatlah Abang Haji sekian nama tak mau sebut ni. Malang-malang tidur lambat semua, main game. Umur 60. Saya tak faham di situ yang korang faham sikit. Sudah 60 tuan. Main game apa lagi malam. Tu yang jadi kuning mata tu, gamuknya. Jadi Nabi mata hitam. Tersangat hitam. Suka jemaah kita dalam live ni. Kita sedang bersiaran di Masjid Al-Falah. Jadi sahabat-sahabat yang sedang live ni, kita sedang tumpang belajar dengan jemaah kita di Masjid Al-Falah. Ya. Jadi Nabi ni hitam, matanya sangat hitam. Hak putih, sangat putih. Dan apabila ia berpaling, Nabi paling tengok situ ke, berpaling sini, seakan kilauan perak. Macam mana tu bang? Seakan kilauan perak. Allah nampak berkilat tu. Ni metafora. Metaphorically, secara kiasan. Seakan perak. Dan wajahnya kemerahan. Merah. Seakan biji delima pada pipinya. Macam biji delima pada pipi. Comel tuan ya. Comel Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca hadis ini, baru kita tahu rupanya muka yang merah kemerahan ini, ia adalah satu elemen kecantikan. Sebab itu kaum ibu jemaah muslimah di belakang sana bila nak keluar pergi beli ikan ataupun pergi mall, dia akan sapu watercolor krayon cucu dia tu di pipi merah. Kerana apa? Kerana hadis sebut kemerahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Comelnya Nabi. Ada orang tanya, Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad, mana comel Ustaz? Soalan ni tak patut tanya tuan. Tentulah Nabi Muhammad tak patut tanya, tak patut tanya pun. Tentu Nabi SAW. Tapi syair Arab dia ada sebut gini. Yusuf seperti bulan malam 15. Ni kita 13, 14, 15 ni. Puasa putih kita ni. Yusuf seperti bulan malam 15. Comelnya ya Allah, kita tengok bulan penuh tu. Ada pun Sayyidina Wahabi bin Al-Mustafa, Nabi kita seperti matahari yang gemilang. Seperti matahari yang gemilang. Tentulah lebih Nabi jauh. Penghulu sekalian Nabi. Jabir bin Samurah meriwayatkan satu hadis. Dia cerita pengalaman dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam di padang yang luas. Bila baca hadis ni tuan, kita kena faham gini. Hadis ini diungkapkan di Jazirah Arab. Ni orang belajar hadis ni. Kita jangan sebut hadis kita bayang macam kampung kita. Bukan. Hadis ni latar belakang kisahnya di Jazirah Arab. Di padang pasir, tengah malam, tak ada benda menghalang untuk tengok langit. Jabir kata, malam itu aku melihat bulan yang penuh 15. Bila tengok padang pasir,
Mana ada pokok lip kayu bukit lindung penuh. Tu kena faham hadis begitu. Habis masa dah kita ya. Oh, habis masa dah tuan. Moleklah kita berhenti mengajuk ya. Pakai tergantung gitu sajalah dah. Kalau saya berhenti mengajuk ni, nah saya jemaah cekik saya gamaknya. Tu perhabis dulu hadis ni. Ya, kita perhabis hadis ni. Dilihatnya bulan malam 15 tu penuh di padang pasir. Sedang bersama kami, kata Jabir ibn Samurah, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda memakai jubah warna merah. Nabi ni tuang, kalau pakai cara merah, segok cara merah. Pakai cara putih, segok cara putih. Comel, Nabi ni comel. Dan pakaian Nabi ni yang paling terbaik ialah sehelai jubah yang mempunyai paling kurang sebanyak 13 tampalan pada jubah itu. Jubah Nabi, hak paling molek sekali ada dengan Nabi ialah sehelai jubah ada tampalan 13 tampalan pada jubah. Allahu Akbar. Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi malam tu kami tengok bulan, kami tengok Nabi. Kami tengok bulan, kami tengok Nabi. Demi Allah, kata Jabir ibn Samurah, pada aku baginda lebih indah dari bulan. Allahumma salli ala sayyidina. Ini apa sekalian, subhanallah. Nabi kita tuan-tuan ya. Kalau nak ikut panjang lagi ni nak ceramah tuan, tapi kita sambunglah pula bulan Maulud tahun depan lah pula, mudah-mudahan insyaAllah tuan ya. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.